Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita diberi keizinan untuk sama-sama duduk dalam rumahnya sebagai tetamunya. Mudah-mudahan kita berharap nanti apabila kita semua dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai tetamunya yang istimewa, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pada malam ini kita akan menyambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi berkaitan tentang latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara merawat penyakit hati. Bab ini akan kita baca dengan beberapa fasal. Akhlak mulia merupakan sifat para nabi dan golongan siddiqin. Ya, semua para nabi, para siddiqin yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul mempunyai akhlak yang mulia. Manakala akhlak buruk adalah racun yang membunuh, yang menyebabkan tuannya menjadi rakan kongsi di jalan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Akhlak buruk, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah, ini merupakan racun yang boleh membunuh, yang menyebabkan tuannya yang berakhlak buruk itu bersyarikat dengan syaitan. Ya, kita tak maulah terlibat kerjasama dengan baik dengan syaitan ni. Kan? Kita ni sama ada menjadi hamba Allah ataupun hamba syaitan. Hamba Allah, kita melakukan ketaatan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah. Hamba syaitan menurut jejak langkah syaitan. Apa yang syaitan tak suka pada kita manusia sebagai hamba Allah, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik, syaitan tak suka. Tiba-tiba manusia berakhlak dengan akhlak yang tak baik. Ini bukan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan bukan kita. Kan? Mudah-mudahan Allah memelihara kita, menjaga kita, membantu kita, menolong kita dalam usaha untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita tak mau
menjadi rakan karib dengan syaitan. Di samping itu, ia juga merupakan penyakit hati. Orang yang berakhlak buruk ni sebenarnya hatinya berpenyakit. Hatinya berpenyakit yang akan menghilangkan peluangnya untuk mendapat kehormatan dan kebesaran yang abadi. Seseorang Muslim hendaklah mengetahui penyakit itu, seterusnya berusaha keras untuk merawatnya. Jika dalam hati kita ada penyakit seperti berakhlak dengan akhlak yang tak baik ni tadi, maka kita hendaklah merawatnya. Dah tahu dah, kalau ada, maknanya kena rawat. Seumpama bila kita sakit, kita tak biarkan sakit kita tu, kita akan rawat dia, ambil ubat, jumpa doktor, buatlah sesuatu demi untuk kita jadi sihat balik. Begitulah juga dengan akhlak buruk. Kita tahu kita ni macam mana, akhlak kita bagaimana, kita tahu. Orang lain tahu, tapi kalau orang lain cakap, nanti kita akan kecil hati, kita akan tersinggung dan sebagainya. Orang lain mungkin dia ada banyak kategori lah tuan-tuan. Mungkin dia tidak ada masalah untuk direct menegur kita. Seumpama ibu bapa kita, dia tengok anak dia berakhlak dengan akhlak yang tak baik, maka dia direct tegur, awak jangan buat gini, kan? Buat gini tak baik, tak betul. Mak kita tegur, ayah tegur dulu anak dia. Kawan-kawan mungkin yang berani tegur, yang tak berani jaga hati, biarlah, kan? Yang berani, dia akan nasihat kita. Aku tengok kamu ni semenjak 2 menjak ni perangai bergian-bergian. Aku ni kesian pada kamu. Kita kawan sejak kecil, kita kawan lama dah, kan? Kita tak naklah kawan kita ni berterusan dengan akhlak yang tak baik ni. Kita sayang kat dia, lalu kita bagi nasihat. Kawan yang pesen kedua, kawan jaga hati, nanti kita bagi nasihat, dia tak mau ajak kita minum makan roti canai dah, daripada dia tak ajak kita makan roti canai pagi-pagi, lebih baik kita diamkan je, dengan harapan satu hari nanti dia sedar sendirilah dia tu akhlak dia tak baik. Tu ada juga yang macam tu. Ini bahaya sebenarnya, kan? Tegurlah kawan, nasihatlah dia, walaupun mungkin selepas ni dia tak ajak dah kita makan roti canai, tak apa, kan? Setakat makan roti canai tu tak ada masalah lah, dia tak ajak, kan? Dia cerita dia macam tu lah, kan? Kadang-kadang kita lebih menjaga hati kawan-kawan sehingga kita sanggup membiarkan dia berterusan berada dalam keadaan tak baik, kan? Sedangkan kawan yang baik, kawan yang sentiasa memberi nasihat bila kita lupa, kawan yang sentiasa mengingatkan kita bila kita lalai. Ini kawan yang baik. Kita nak jadi kawan yang baik kepada kawan-kawan. Biarlah kebaikan kita itu disalah erti oleh kawan kita. Kalau dia faham siapa kawan dia yang sebenar, siapa sahabat dia yang sebenar, maka dia sepatutnya lepas dinasihat, lepas ditegur, esok dia akan hello juga, dia akan ajak minum juga. Contoh dia, esok dia tak melarikan diri daripada kita, sebab tu kalau ada orang yang macam ni dengan kita, tuan-tuan, Islam suruh kita pegang kawan yang macam ni. Jangan lepaskan dia, jangan timbulkan masalah dengan dia, pegang dia, kemas-kemas, kerana dia adalah kawan kita yang sebenarnya. Kawan dalam dunia ni ada macam-macam kawan. Kawan bermasa ada, waktu kita ada pangkat, waktu kita ada harta, waktu kita ada segala-galanya, ramai kawan kita. Tapi bila kita tak ada apa, harta tak ada, pangkat pun tak ada, kuasa dah tak ada, hilang kawan.
Kawan-kawan yang hari itu ramai semuanya melarikan diri. Dah tak ada kepentingan, tak perlu nak kawan lagi. Ya? Ada kawan, dia tak kira waktu kita senang ke susah ke, dia tetap menjadi kawan kita. Waktu kita senang dia kawan dengan kita, waktu kita susah lebih-lebih lagi dia kawan juga dengan kita. Selalu bagi nasihat, selalu meneman, memberi kata-kata semangat kepada kita walaupun waktu tu kita susah. Inilah kawan yang sebenarnya. Ya. Kita tak nak kawan nama je ramai kawan, tapi bila kita musibah seorang pun tak datang tanya khabar. Ya, dalam Islam ni bila kawan kita ditimpa musibah, ucapkan takziah. Bila kawan kita dapat sesuatu yang menggembirakan, kita tumpang gembira sekali, ucapkan tahniah. Ini Islam ajar cantik tuan-tuan. Tapi kerana manusia ni dia ada perasaan dengki. Bila kawan dia dapat sesuatu yang menggembirakan, menyampah dia. Ini ramai. Ya. Kalau asyik-asyik kita je yang dapat kebaikan, jaga satu hari nanti kau akan tahu tinggi rendahnya langit. Dia mula merencanakan untuk menjahanamkan kehidupan kawan dia. Ini yang ramai. Sebab tak ikut agama, tak ikut panduan agama Islam. Kan? Sedangkan sepatutnya kawan kita dapat sesuatu yang menggembirakan, bersama gembira dengan dia. Dengar cerita kawan kita beli kereta baru, alhamdulillah, tahniah tuan, dapat juga beli kereta baru. Kurang-kurang satu hari nanti kita dapat tumpang kereta baru dia, walaupun tak beli kereta baru. Alhamdulillah. Kan? Kawan kita ditimpa musibah, ucapkan takziah pada dia. Ucapkan takziah pada dia. Kan? Jangan seronok, jangan senang hati. Itu berlawanan dengan ajaran agama Islam. Sebab tu tuan-tuan, kata Imam Ahmad, bila kita mengetahui dalam diri kita ni ada sesuatu yang tak baik, maka kita segera untuk buang dia, rawat dia. Ya? Kelebihan akhlak baik. Yang pertama, kebanyakan manusia bercakap mengenai akhlak yang baik dengan mengupas berkenaan kesan atau hasilnya. Akhlak baik, kesannya gini. Itu ramai yang membicarakan. Bukannya menyentuh intipati akhlak tersebut. Apa yang sepatutnya nak ditonjolkan daripada akhlak yang baik ini. Begitupun mereka tidak menghuraikan kesan ataupun hasil akhlak ini secara menyeluruh, tetapi sekadar yang terlintas di fikiran mereka sahaja. Tidak dibahaskan secara detail tentang akhlak yang baik ni bagaimana. Sebab itu untuk mengupaskan perkara ini perlu dinyatakan di sini, insya-Allah bacaan kita berkaitan dengan ini merangkumi beberapa, ada 5 muka surat. Itu baru pada fasal yang pertama. Dia ada beberapa fasal yang kita sebutkan tadi. Fasal yang kedua, dia akan bincangkan tentang cara untuk memperbaiki akhlak. Cara untuk memperbaiki akhlak. Bukan sekadar tahu akhlak baik gini, bukan. Ya? Itu satu hal yang penting. Tapi di samping itu, bagaimana cara untuk mendidik akhlak, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang keseterusnya, tanda-tanda penyakit hati dan bagaimana cara untuk merawatnya. Kan? Bila kita dah tahu dalam diri kita ada penyakit hati, ada rasa iri hati dekat orang, ada rasa tak seronok bila kawan-kawan dapat sesuatu yang menggembirakan. Ini tanda. Kan? Tanda hatinya berpenyakit. Kalau kita tak ada penyakit, kita dengar jiran kita dapat berita yang menggembirakan, kita tumpang seronok. Dengar cerita, awak naik pangkat,
Betul ke? Begitulah cerita dia. Alhamdulillah, kan? Bukan tahu berita yang menggembirakan, buat de aja. Kalau begitu, maknanya dalam hati ada penyakit. Dalam hati ada penyakit. Tak seronok dengan kegembiraan orang. Hati yang tak berpenyakit, dia seronok dengan kegembiraan orang. Dia sedih dengan musibah yang menimpa kawan dia. Berusaha untuk menolong kesusahan kawan-kawan dia. Kalaupun dia tak boleh memberi pertolongan dari segi fizikal, mungkin dia boleh cari orang-orang yang boleh membantu dari segi fizikal. Beri duit, beri makanan, kan? Dia yang mengusahakan. Sebab apa? Dia tak boleh tengok sahabat-sahabat dia susah. Kalau ada yang susah dalam kampung dia, rasa tak boleh nak tidur dengan nyenyak. Ini tanda hati dia, tanda hati dia baiklah. Dan dalam bahagian ini juga akan diterangkan berkaitan dengan tanda-tanda akhlak yang baik. Tanda-tanda akhlak yang baik. Baik. Perlu dinyatakan di sini bahawa biasanya akhlak yang mulia disebut bersama dengan rupa paras yang baik. Inilah yang banyak digunakan, maka disebut si fulan itu baik rupa dan akhlaknya. Lebih-lebih lagi kalau dia ni rupa cantik, akhlak pun cantik, kan? Ini akan selalu disebut. Tapi kalau rupa cantik, akhlak tak senonoh, orang tak sebut. Muka je cantik tapi akhlak tak senonoh, orang cemuh kat belakang tu, kan? Orang tak cantik tapi akhlak cantik, automatik jadi cantik, pada pandangan kebanyakan manusia. Orang senang dengan akhlak yang baik. Orang senang dengan akhlak yang baik berbanding dengan rupa yang cantik tetapi akhlak tak baik. Biarlah rupa biasa-biasa tapi akhlak tip top. Berbanding rupa je boleh harap tapi akhlak macam syaitan, na'udzubillah. Tak mau. Baik. Si fulan itu baik rupa dan akhlaknya. Rupa adalah gambaran luaran, manakala akhlak adalah gambaran dalaman. Kita sebut dulu apa-apa yang dizahirkan oleh anggota badan itu adalah gambaran hati dia. Apa yang dijelmakan oleh anggota zahir, itulah gambaran dalamnya. Memang kita tak boleh menghukum orang dari segi batinnya. Kita boleh sebut yang zahir, yang kita nampak apa yang dia buat tu. Tetapi yang zahir itu adalah cerminan daripada dalam hati dia. Orang dengki dengan seseorang, kita boleh nampak dari segi zahirnya. Dia dengkilah rupanya. Zahir kita nampak melalui perbuatan. Tapi hakikatnya hati dia dengki tak? Begitulah hati dia. Sebab itu terzahir melalui tindakan, perbuatannya, perkataannya. Lama dah dia bengkak dengan kita, contoh. Bengkak faham? Bengkak tahu tak? Bengkak ni makna tak seronok lah. Tak senang hati dia dengan kita. Lama dah dia simpan tak seronok ni. Lama-lama benda tu semakin parah sehingga akhirnya terjelma melalui perkataan. Sikit-sikit mungkin dia boleh kontrol. Hanya dia je yang tahu bahawa dia ni tak suka dekat kita. Tapi kalau dia dah sampai ke tahap kronik, sampai tahap kritikal, tak boleh tahan lagi.
sehingga satu hari akan terkeluar melalui perkataan ataupun perbuatan. Ya, itulah gambaran hati dia. Sebagaimana kita buat contoh dulu kan. Kalau kita jumpa dengan orang yang mudah memaafkan, dia salah, dia cepat minta maaf, dia tak salah pun tak apalah, dia yang meminta maaf dulu, itulah gambaran hati dia bahawa dia ni seorang yang sabar, seorang yang baik. Sebab terjelma melalui perbuatan dia secara zahir. Dia tak salah tapi dia pergi minta maaf. Bukan senang tuan-tuan, orang yang tak buat salah tapi dia minta maaf, melainkan hati dia baik. Kalau hati tak baik, Tuan Haji, pergilah minta maaf dengan dia. Ayat yang akan keluar apa? Takkan saya yang nak kena minta maaf dengan dia. Dia yang salah dulu. Dia yang kena minta maaf dengan saya. Saya nak pergi minta maaf dengan dia, jangan haraplah. Itu maksud apa tu? Hati dia ada problem jugalah. Memanglah dia tak salah. Takkan dia nak pergi minta maaf. Itu dari segi zahir. Tapi orang yang baik ni tuan-tuan, hati dia yang baik, dia akan maafkan kesalahan orang. Tak apalah. Orang tu yang salah, kita je pergi minta maaf. Ini cakap kat sinilah tuan-tuan. Hakikatnya bila nak buat, baru tahu. Hari tu sedap sangat ustaz sembang kan. Seumpama macam kita sebut dululah. Ya kita sebut lagi, ulang lagi. Ya, tak apa, kita ulang-ulang ni. Mudah-mudahan kita akan jadi ingat. Kita kalau orang cakap ustaz, ada orang nak pukul ustaz lah. Agak-agak apa yang akan keluar daripada mulut ustaz? Bukan ustaz siapa-siapalah, ini ustaz yang berkenaan je lah. Agak-agak tuan-tuan rasa apa perkataan yang akan keluar daripada mulut ustaz? Saya yakin tuan-tuan akan berandaian ustaz mesti akan cakap macam ni. Ingat dia seorang boleh pukul. Kan? Ustaz pun boleh pukul. Kita pergi dekat dia yang nak pukul kita tu, kita ready. Tengok kalau betul dia pukul, 3 kita bagi selalu. Dia pukul sekali, 3 dalam satu masa. Penombok, penyiku dengan kaki naik. Kan? Malulah bila lagi nak guna ilmu belajar kuntau hari tu. Kan? Silat sendeng sikit-sikit walaupun tak tamat. Bezalah dengan ulama salaf, Imam Asy-Syafi'i misalan, yang kita berpegang dengan mazhab dia dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Bila orang bagi tahu dekat imam ada seorang ni nak pukul imam. Imam ni siap, kalau saya jumpa dia memang saya belasah dia. Memang saya akan pecah kepala dia. Cerita ni disampaikan kepada imam. Imam Syafi'i bila dapat berita ni, dia pergi kedai, dia beli beras, contohlah, dia beli tepung, dia beli kuih, dia beli minyak, dia beli makanan. Semua yang dia beli ni tadi, dia bawa kepada orang yang nak pukul dia. Bila sampai di hadapan lelaki yang nak pukul dia, aku dimaklumkan bahawa kamu nak pukul saya. Sekarang saya dah ada kat depan kamu, sila kalah. Tinggi tuan-tuan. Kita memang tak mampulah kan. Ni kita ambil contoh beberapa kisah ni, supaya kalau misal kata seselepas ni ada orang nak buat sesuatu pada kita, ataupun orang dah buat pun sesuatu pada kita. Ibrahim Adham, bila orang pukul dia doa kepada Allah. Doa apa? Doanya bukan macam kita doa.
Kita ni, kawan-kawan kita, bila orang khianat dia, adalah yang jumpa ustaz, saya nak minta ustaz tolong baca doa kat air. Kita pun tanya, untuk apa baca doa kat air? Saya nak bagi orang yang khianat dengan saya ni supaya perut dia jadi kembung, jadi busung. Kenapa jadi macam tu? Yalah, dia ni dah khianat saya. Saya baru beli batang sabit 40 kaki, boleh turun naik, kan? Waktu dia nak, saya tak mahu guna panjang, saya boleh masukkan dia ke dalam. Waktu saya nak pakai sampai 40 kaki, saya boleh tarik keluar. Dia macam auto, kita tekan dia naik tu, kan? Mahal tu harganya. Tiba-tiba ada orang dah kebas, panas hati betul dia. Lalu kerana panas hati ni tadi, dia nak supaya orang yang buat khianat, orang yang kebas barang dia beli mahal-mahal, biar dia kena sesuatu. Biar kembung perut dia, baru dia tahu. Ambil sangat barang orang ni, kebas sangat barang orang. Kesian. Kita kata tak maulah buat macam tu. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah gerakkan hati dia pulang balik barang tu, kan? Tapi Ibrahim Adham rahimahullah ini, dia doa pada orang yang pukul dia, ya Allah, keampunkan dosa aku disebabkan orang pukul aku. Yang pertama doa dia, ampun dosa aku kerana aku telah dipukul. Ya, pukulan itu jadi kafarah atas dosa dia. Yang kedua, ya Allah, kau jangan jadikan orang yang pukul tadi sebab dia masuk dalam neraka. Maafkan dia, maksud dia gitulah. Maafkan dia ya Allah. Ni tinggilah kan. Mujahadah yang sangat hebat, sehingga dia boleh doakan. Kita orang ambil selipar kita pun, aku sumpah 7 keturunan, kan? Selipar dia 2-3 ringgit je, hilang tu marah, tak munasabah langsung dengan harga selipar tu tadi, kan? Alangkah baik hilang selipar, tapi lepas ni jangan ambil selipar ustaz, ya? Kalau harga selipar RM60, RM100, RM200, munasabah sikit. Kalau nak marah, itu pun kalau boleh jangan marah, ya? Tak apalah, selipar dia, selipar kita, orang pakai dia dapat pahala. Orang pakai pergi masjid, selipar kita dapat pahala kita. Kita pakai selipar kita ke masjid dapat pahala. Tapi ada selipar kita yang kita tak pakai tapi dapat pahala juga. Mana eloklah kalau sekiranya sekali datang masjid hilang, sekali datang masjid hilang. Kalau hilang, doakan orang yang ambil selipar kita tu kebaikan kat dia. Mungkin waktu ni dia tak cukup duit nak beli selipar, lalu dia pinjam selipar sekejap. Mungkin selepas minggu, selepas 2 minggu, dia ada keuangan yang cukup, sehingga dia dah dapat beli selipar baru, dia akan pulangkan selipar. Ya? Ini ada pengalaman tuan-tuan. 2 minggu selipar ustaz hilang, akhirnya sampai balik semula, siap dibungkus dalam plastik. Rupanya orang yang ambil tu, dia kenal selipar ustaz, dan dia tahu ustaz tak marah. Nak tahu ustaz marah, try ambil selipar tu. Kan? Kalau ustaz marah, maknanya sembang je. Tapi kalau ustaz doakan kebaikan dia, baru betul. Tak kisahlah selipar siapa-siapa pun, ya. Kalau ada di kalangan kita misalnya, keluar-keluar daripada masjid ni, tengok-tengok selipar hilang, alhamdulillah, ada orang ambil selipar kita, dia pinjam sekejap, esok dia datang masjid, kita dapat pahala. Dia guna selipar kita pergi masjid, dia guna selipar kita pergi beli-beli barang, ya, untuk keperluan keluarga dia, semua dapat pahala. Habis tu ustaz, kalau dia bawa selipar kita pergi masuk kelab malam, macam mana? Kalau dia bawa masuk
kasut kita, selipar kita, tempat-tempat maksiat, yang tu tak sampai pada kita. Yang baik-baik semua sampai pada kita. Ya? Kalau sendiri yang bawa masuk kasut tu ke tempat maksiat, baru dapat. Tapi kalau orang lain, tak kenalah. Ya? Islam ni cantik. Buat sikit kebaikan, pahalanya besar. Cerita dekat orang kebaikan, orang pun buat. Dia buat, kita dapat lagi. Hak yang kita buat memang kita dapat. Yang orang lain buat sebab kita bagi tahu, kita bagi nasihat, kita ajak dia sama-sama buat, dia buat, kita dapat juga. Allah tidak terjejas sedikit pun kerana banyak memberi pahala kepada, balasan pahala kepada hamba-Nya. Tidak mengurangkan kekuasaan Allah sedikit pun dengan sebab banyak ni kena bagi pahala kepada hamba dia. Kan? Sebab Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah yang buat segala-galanya. Boleh saja Allah suruh kita buat sesuatu, tapi Allah kata tidak ada balasan apa-apa. Boleh? Ya? Kita pun tak ada kelayakan untuk query, kenapa ya Allah saya dah buat ibadat gitu gini tapi Allah tak bagi pahala? Tak layak pun query. Sebab apa? Kita adalah hamba dia. Kita adalah hamba dia. Banyak nikmat Allah bagi kepada kita manusia. Ya? Ada nikmat yang kita minta, ada nikmat yang kita tak sebut tapi Allah bagi juga. Ya? Kita minta doa, ya Allah beri kehidupan yang baik pada kita, gitu je. Ya? Ya Allah beri kejayaan pada kita dunia akhirat. Mana kita semua detail doa, kita detail semua umum je. Ya Allah, esok jangan lupa beri nyawa pada saya. Tak minta. Tengok-tengok esok hidup lagi. Hidup, doa pun tidak. Islam aja hidup lagi. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, syukur Allah beri lagi peluang pada kita hidup. Wa amatana wa ilaihi nusur, tapi kita insaf diri kerana semua kita ni akan dimatikan oleh Allah akhirnya. Walaupun hari ini hidup lagi, tapi hidup itu tidak menjadikan kita lupa daratan. Kita ingat Allah bagi peluang pada kita untuk tambah amal ibadah kepada Allah, nak minta maaf. Kok kita ada buat kesalahan dengan ibu bapa tak minta maaf, kesalahan dengan kawan-kawan tak minta maaf. Bila Allah bagi peluang hidup ni, ambil kesempatan untuk hutang tak boleh bayar lagi. Kalau ada kesempatan hidup ni, bayar hutang-hutang tu. Jangan nanti di hari akhirat baru nak settlekan hutang. Ni apa pasal Tuan Haji tak boleh masuk syurga lagi ni? Hutang tak habis bayar lagi ni. Kan? Hutang-hutang tu kena selesaikan. Dulu ada pinjam duit kawan tu RM10, bayarlah RM10. Kan? Dulu pinjam kata nak buat meniaga 500, lepas seminggu bayar. Sekarang dah 20 tahun tak bayar-bayar lagi. Carilah balik, settlekan. Jangan waktu dah sakit nak mati baru tanya ustaz macam mana saya nak buat, hutang saya ni tak habis bayar lagi. Tapi saya pun dah tak jumpa, nak cari dah orang yang berhutang hari itu. Kan? Ramai yang buat, yang tanya macam ni. Dah nak mati baru teringat balik semula. Hari ini sakit macam-macam, 4 serangkai, bukan 3 serangkai je kan. 4 serangkai, ada belaka. Memang menunggu hari je baru nak insaf. Macam mana ya ustaz, saya hari itu ada hutang orang tak bayar. Kan? Tapi saya dah cari dia tak jumpa-jumpa lah ustaz. Tak halal lagi tu, tak halal. Settlekan baru selesai. Habis tu macam mana? Dah tak jumpa dengan tuan dia. Datang masjid, berapa hari tu pinjam duit orang tu, katalah 1,000, 5,000, bubuh dalam tabung masjid. Niat tolong bubuh tu atas nama orang yang berhutang.
Lepas bubuh, tiba-tiba kawan yang kita berhutang dengan dia muncul, jumpa, tengok atas tangga. Selesai dah hak bubuh tadi? Tak selesai. Kena jumpa balik semula dengan orang yang kita berhutang. Cerita balik, lama dah saya cari tuan nak bayar hutang, sehingga akhirnya saya dah bubuh dah duit dalam tabung masjid tu atas nama tuan. Kalau dia kata tak apalah, hak lama-lama tu kira sudahlah, alhamdulillah. Tapi dia kata hak bubuh, hak bayar, kena bayar. Jangan minta balik semula hak yang dah bubuh dalam tabung tu. Dah bubuh dalam tabung tu dah hak milik masjid. Tak boleh mai jumpa bendahari buat muka welfare, saya ni minta maaf lah Tuan Haji, saya dah tersalah bubuh. Tersalah bubuh pula dah. Saya nak ambil balik duit saya 1,000, 5,000 tu tadi. Asalnya saya nak bayar hutang, tapi saya tak jumpa dengan orang. Tu cerita macam tu dah tak boleh. Hak dah bubuh tu kira dah jadi hak masjid. Melainkan dia kena buat pengumuman depan jemaah, cerita daripada awal silsilah dia nibuh duit sebanyak sejumlah dalam tabung masjid tu, dan sekiranya mendapat persetujuan daripada jemaah untuk dipulangkan balik semula, baru pulang. Agak-agak sanggup ke nak buat? Contoh macam tu lah kan. Tak payahlah buat malu mata je. Dah cukup. Habis hak yang orang yang berhutang tadi, orang yang dia berhutang tadi, kiraan dia macam mana? Dia kata hak berhutang awak kena bayar lah. Nak buat macam mana? Kena start balik semula. Gitu. Siapa suruh hari itu hutang orang tak bayar? Dia cerita dulu kan. Sebab tu sebelum nak buat, agama kata fikir sehabis-habis. Untung ke rugi kita buat nipu orang? Contoh dia. Dia nipu orang hari ni, nanti 20 tahun nanti dia nak menyesal. Kan cerdik kok celah mana perbuatan dia 20 tahun yang dulu tu. Begitulah Sebab tu kalau ikut panduan agama, insya-Allah selamat. Tapi kalau ikut nafsu dalam bertindak, itu akhirnya dia jadi menyesal. Saya ni kalau muda balik semula, memang tak muda dah, teringin nak semayang berjemaah, nak semayang sunat tahajud, nak semayang sunat hajat, kalau sihat teringin saya nak berjihad, kan? Memang tak ada dah. Sebab tu dalam agama Islam ni, tuan-tuan, kita akan sampai satu masa nanti yang kita akan mungkin tak sihat. Makanya sebab itu waktu sihat, gunakan kesempatan sihat ini untuk buat ibadat. Semayang, berjemaah, sedekah, berjihad. Jihad ni bukan masuk kena pegang pedang, pegang senjata berlawan dengan orang kafir. Berjihad, nak duduk dalam majlis ilmu kena berjihad. Macam tuan-tuan ni berjihad lah. Bukan senang nak datang majlis ilmu. Tengok konsert, okey, seronok. Duduk dalam majlis ilmu gini tuan-tuan. Tahu tak? Kalau ustaz selebriti tu sedap juga. Ini ustaz kampung je. Kan? Tapi tuan-tuan boleh duduk, ni kira jihad. Bukan senang untuk dapat duduk dalam majlis ilmu kalau tidak dikeranakan jihad yang kuat. Jadi kita buat persediaan ibadat itu, ibadat ini waktu kita sihat. Nanti bila kita tak sihat, mata tak nampak dah nak bawa motor, kesihatan pun tidak mengizinkan lagi, kita datang sembahyang berjemaah, kita dengar orang azan, tapi kita sendiri dah tak boleh datang masjid. Walaupun tak datang, tapi dikira jemaah juga, walaupun sembahyang seorang di rumah. Kenapa? Waktu sihat hari itu kita pulun dah buat ibadat ni. Kan? Satu, bila kita ziarah orang sakit, waktu dia sihat dulu, dia ni sembahyang berjemaah,
dia ni mengaji, duduk dalam majlis ilmu. Bila dia tak sihat, dia pun tak datang dah masjid, dia pun tak dapat duduk dalam majlis ilmu. Kita ziarah dia, dia nampak je muka kita menangis terisak-isak. Ya? Ayat keluar, lama dah dia nak pergi masjid. Jadi kita tenangkan dia, tak apalah Tuan Haji. Tuan Haji sekarang tak sihat, Tuan Haji semayang je di rumah. Tapi dapat pahala macam orang datang semayang berjemaah. Tak apalah Tuan Haji, walaupun Tuan Haji tak datang majlis ilmu, tapi pahala majlis ilmu yang diadakan tu dapat juga ke dia, walaupun dia duduk je di rumah waktu dia tak sihat ni. Sebab dia dah pulun masa dia sihat hari itu. Ya? Tapi ayat yang keluar daripada mulut dia, saya rindu dah ustaz nak datang sembahyang, selama dah tak duduk dalam majlis ilmu. Ya? Dia masih seronok lagi nak datang ke masjid walaupun dia sakit, walaupun dia dah tak boleh bangkit, dah tak boleh nak bangkit pun, ya, kerana stroke. Tapi gitulah kerinduan dia. Itu petanda baik. Berbeza dengan yang kedua ni, waktu sihat haram tak nampak, masjid tak nampak, majlis ilmu lagi tak ada. Bahkan kadang-kadang dia antara orang yang marah dengan majlis ilmu yang diadakan oleh masjid. Bila dia sakit, kita ziarah dia, dia pun mula menyebut-nyebut, kalau saya sihat, teringin saya nak pergi masjid. Memang tak ada dah. Waktu dia sihat, dia menyebut, kalau saya sihat, saya nak sedekah situ, saya nak sedekah sini, kan, saya nak berjihad, saya nak mengaji Quran, saya nak duduk dalam majlis ilmu. Selama mana dia terlantak itu, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Pasal apa? Pasal waktu dia sihat dulu, tuan-tuan, dia tak ambil, dia tak grab peluang ni. Sebab tu kita ni, alhamdulillah, waktu kita sihat ni, kita minta bantuan, kekuatan daripada Allah untuk bantu kita, mudahkan urusan ibadah kita, supaya kita ready lah dengan ibadat itu, ibadat ini. Kalau nanti satu masa kita tak sihat, tak dapat datang lagi dah ke masjid, tapi tetap dapat pahala yang sama macam orang yang datang masjid, dapat pahala yang sama macam orang yang duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan. Jadi sekadar itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, berkaitan dengan tajuk yang kita masih lagi banyak perbahasan yang kita nak baca berkaitan dengan kelebihan akhlak yang baik ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ada manfaat pada kita semua, ya, yang baik daripada Allah, yang salah silap, tersalah cakap sehingga ada yang terkoyak hati mendengar perkataan daripada saya, mohon dimaafkan. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.